Buletin Didik 1 Mac bersama saya Fazila Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi persekolahan murid prasekolah tahun 1 dan 2 hari ini berjalan lancar serta mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan KPM. Seramai 1 juta murid memulakan sesi pertama dalam norma baharu siang tadi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata pihaknya berpuas hati dengan tahap pematuhan SOP melalui tinjauan yang dilakukannya di 2 buah sekolah siang tadi. Sekolah dilawati ialah SK Putrajaya Presin 5 dan SK Putrajaya Presin 18. Jadi dalam tempoh setahun ini banyak kita pelajari. Kita bergerak daripada satu pendekatan kepada pendekatan yang lain. Datuk Seri Ismail sebut, Datuk Seri Azmin sebut, bagaimana PKP pertama dulu kita tutup semua, termasuklah sekolah. Kemudian PKP kali ini kita laksanakan PKP tapi kaedahnya berbeza. Ya, apabila sektor ekonomi dibuka. Sebab itulah dalam konteks sekolah pun, seperti mana kita tahu hari ini merupakan hari pertama kita murid-murid masuk ke sekolah untuk murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Kita lakukan secara berperingkat, manakah murid-murid ini belum biasa dengan keadaan di sekolah, kita masukkan mereka terlebih dahulu. Tambahnya KPM telah memaklumkan kepada pihak sekolah mengenai pelbagai model yang boleh digunakan semasa tempoh penyuraian yang boleh diadakan secara berperingkat untuk memastikan tidak ramai murid bersurai pada satu-satu masa. Ada yang teruja dapat bertemu kawan-kawan baru, ada yang masih takut-takut, malah ada yang menangis kerana tidak mahu berpisah dengan ibu bapa. Itu antara situasi dan karena yang dapat dilihat pada hari pertama sesi bersemuka persekolahan norma baru untuk murid tahun 1 dan 2 hari ini. Ikuti hasil tinjauan wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad di sebuah sekolah di Ibu Negara pagi tadi. Kebiasaannya, para ibu bapa pasti ternanti-nanti saat ingin menghantar anak mereka ke sekolah, terutama bagi murid tahun 1. Ini adalah kerana mereka dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah sekaligus memantau gelagat anak mereka memulakan sesi persekolahan pertama kali. Namun berbeza pada tahun ini kerana mereka terpaksa menghantar anak mereka hanya di luar pagar. Rasa macam kesian jugalah sebenarnya sebab kakak dengan abang dia semua kita teman. Dan waktu rehat kita boleh tunggu dekat kantin untuk bagi dia makanan apa-apa semua kan. Macam ni kena pesan lebih sikit lah kan. Bagi tahu kat makan macam mana, SOP waktu COVID macam mana kan. Lepas tu bekalkan hand sanitizer, mask apa semualah. Daripada tadika dia dah biasa dengan SOP yang sama. So kita minta dia applykan apa benda yang dah belajar dekat tadika lah macam tu. Dia juga berpendapat ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak sebelum mereka melangkah ke alam persekolahan, terutama dalam norma baharu. Situasi berbeza pula bagi Shalini, anak perempuan Govindasamy, apabila berasa sedih dan berat hati untuk melepaskan anaknya ke sekolah dalam keadaan semasa yang tidak menentu. My daughter is in first tekad, a bit sad, a bit worried, but I hope the school will take care of her. So I have trust on the school. Yeah, she's excited and she's well prepared, and we have teach her all the things, and she really can take care of it. I believe. She never cries. She keep on saying, "Mommy, you don't worry. I will do everything what you have taught us." Sesi pembukaan sekolah bagi murid tahun 1 dan 2 ini bertujuan memberi ruang untuk mereka menyesuaikan diri dengan pembelajaran dalam suasana norma baharu serta prosedur operasi standard SOP. Seterusnya, sesi persekolahan bagi tahun 3, 4, 5 dan 6, sekolah antarabangsa serta institusi pendidikan swasta kategori pusat termasuk pusat tuition akan dibuka pada 8 Mac. Laporan Miza Syafiza Muhammad Fuad, Buletin Didik. Keyakinan tinggi ibu bapa menyerahkan anak-anak kepada pihak sekolah untuk memulakan sesi bersemuka ketika penularan COVID-19 ini sesuatu yang harus dipuji. Komitmen awal penjaga menurut Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operasi Sekolah Datuk Azman Talib akan memudahkan cara pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan KPM. Laporannya bersama Fazli Ahmad.
Lazimnya kawasan sekolah sesak dengan kehadiran ibu bapa, tetapi suasana itu berbeza pada hari pertama sesi persekolahan secara bersemuka untuk murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 kali ini. Ia untuk mengelak kesesakan di sekolah dan mengurangkan penularan COVID-19. Datuk Azman ketika meninjau hari pertama sesi persekolahan di Sekolah Kebangsaan Bandar Temeloh berkata, maklum balas diterima, semua ibu bapa yakin SOP dilaksanakan dapat membendung penularan COVID-19 dalam kalangan anak masing-masing ketika di sekolah. Mereka juga menyokong usaha Kementerian Pendidikan memulakan sesi persekolahan secara berperingkat selepas ditutup sejak 9 November lalu. Saya melihat sesuatu yang menarik ialah keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah dalam norma yang baru ini, dan mereka melepaskan anak mereka dengan penuh yakin ke tangan guru-guru yang berada di sekolah ini. Dan ini merupakan satu petunjuk dan yang jelas bahawa apa yang kita lakukan ini tepat, dan saya bertanya kepada murid tahun 1, tahun 2 dan semuanya yang datang ke sekolah, mereka mengatakan bahawa mereka sungguh seronok untuk kembali ke sekolah. Garis panduan dan SOP yang dilaksanakan akan terus disemak, ditambah baik dari semasa ke semasa jika perlu. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui berpendapat pelaksanaan SOP dan garis panduan ketat bukanlah bebanan. Malah mereka berpuas hati kerana ia usaha berterusan KPM dalam menjamin kesejahteraan anak-anak. Secara keseluruhan, ibu bapa mematuhi arahan dengan tidak memasuki kawasan sekolah ketika menghantar anak masing-masing. Mereka beredar sebaik anak mereka disambut guru untuk proses saringan suhu badan serta mencuci tangan, seterusnya memulakan sesi persekolahan. Amat yakinlah dengan SOP yang cikgu telah berikan kepada kami sebelum kita masuk ke dalam sekolah, bawa anak ke sekolah ni. Dan kami hantar ke sekolah pun amat berpuas hatilah dengan apa yang sekolah telah buat untuk ibu bapa. Warga pendidik juga bersemangat kembali bertugas sekaligus kelancaran hari pertama sesi persekolahan hari ini menjadi penanda aras untuk hari-hari seterusnya dan semuanya terurus hasil komunikasi baik antara pihak sekolah, pelajar dan waris. Untuk maklumat kepada penjaga, kami sampaikan melalui grup WhatsApp kelas yang mana setiap anak ada grup WhatsApp kelasnya, dan kami pihak sekolah akan memberi makluman edaran kepada ibu bapa dari masa ke semasa sepanjang bermula daripada sejak sebelum 20 Januari lagi. Jadi hubungan dengan penjaga tu dah ada dari pihak sekolah dan feedbacknya sangat baik. 16,174 murid prasekolah, 25,520 murid tahun 1 dan 24,613 murid tahun 2 memulakan sesi persekolahan 2021 di 542 sekolah seluruh Pahang hari ini. Turut dibuka 57 sekolah kebangsaan yang dilanda banjir awal Januari lalu dan sudah dibaik pulih. Mungkin ada di kalangan bapa bimbang dengan penularan COVID-19 dan perasaan sama juga wujud di kalangan warga pendidik. Namun dengan SOP ketat dan sifat tanggungjawab guru, pasti penularan COVID-19 di sekolah dapat dibendung. Dan patuhi SOP ditetapkan, pasti suasana selamat di sekolah terjamin. Fazli Ahmad, Kidik TV. Dalam pada itu, semua sekolah di 9 zon merah di Sarawak akur dengan arahan penangguhan sesi persekolahan sehingga 14 Mac ini. Arahan penangguhan selama 14 hari sebelum ini dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak pada Jumaat lalu. Antara daerah yang terlibat ialah Kuching, Kota Samarahan, Sibu, Miri dan Bintulu. Tinjauan di beberapa buah sekolah di Kuching mendapati hanya terdapat kaki tangan sekolah yang bertugas bagi melakukan persiapan sesi persekolahan. Pihak Pengurusan Bencana Negeri Sarawak sebelum ini memaklumkan penubuhan jawatankuasa bagi memastikan sesi persekolahan yang lancar dan selamat. Bertemu kembali, masih lagi mengenai hari pertama persekolahan. Ini tarikan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pelbagai cara dibuat untuk memastikan keselesaan murid terutamanya tahun 1 sebaik melangkah masuk ke dunia baru. Tular video di laman sosial, dua karakter Transformers iaitu Optimus Prime dan Bumblebee hadir menyambut kehadiran murid Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 3 Kelantan. Video yang dibuat naik oleh Guru Muhammad Khairul Izzuddin di Twitter menarik perhatian warganet. Bukan itu saja, video berdurasi 18 saat itu mendapat lebih 26,700 tontonan. Menerusi berbenang Twitter berkenaan, guru yang mengajar subjek matematik di Sekolah Kebangsaan Kuala Gris, Kelantan turut memuat naik pelbagai kreativiti guru di seluruh negara.
Di Johor, kehadiran karakter kartun Ping Fong menceriakan murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim Johor. Meskipun kali pertama menjejakkan kaki ke sekolah, kanak-kanak ini tetap mengenakan pelitup hidung dan muka bagi mengikut SOP yang ditetapkan. Kita dah ada dalam grup WhatsApp, ada grup Telegram, so banyak persediaan tu cikgu dah bagi well in advance lah. Dapat beli baju, kita dah beli classes pun dia dah start untuk orientasi dia. So alhamdulillah lah, budak-budak pun excited juga. Diorang pun nak sangat masuk sekolah ni, alhamdulillah lah pagi. Happy semua. For sure. Memang kita risau lah. Dan kita dah bagi prepare bawa dalam bag ada sanitizer, ada tisu basah semua ada. Itulah. So harap-harap diorang dengan kawan-kawan okey je lah. So overall I rasa okey. I tengok protection pun okey. As a parents, of course ada risau sikit lah pasal dia belum dia macam dalam keadaan ni dia belum comfort lagi, so dia belum tahu lagi sekolah biasa. Kalau tadi kan dah tahu 2 tahun kan, so dia belum dalam comfort zone dia. So overall risau juga, tapi I tengok okey lah. Maybe after this be normal lah. Guru turut menunggu ketibaan murid di hadapan pintu masuk sekolah bagi mengawal penjarakan fizikal, mengambil suhu badan dan memastikan murid masuk ke kelas yang telah ditetapkan. Okey, pastikannya bila bonda bercakap sekarang ni, kita ambil undang-undang 20-20-20. Setiap 20 minit, contohnya pelajar kelas sedang duduk, pasang timer. Lepas 20 minit, kita tengok objek 20 kaki. Maknanya kalau dekat tingkap, tengok jauh, sejauh mungkin selama 20 saat. Supaya sebenarnya otot mata kita, apabila kita tengok gadget macam ni, dia distance yang dekat mungkin 2 kaki. Mungkin 18 inci. So otot kita, kangkal kita terpaksa dekat. Tapi bila tengok jauh, dia relax. So macam tu. So otot mata kita, kalau kita sentiasa tengok dekat saya, terutama kalau anak-anak bawah pada 10 tahun, mata dia sedang membesar. Kerabunan akan cepat meningkat. Sebab dia sentiasa tengok dekat dia, otot dia sentiasa dekat saja. Maka dia akan jadi orang yang tidak rehat mata dia. Penyediaan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 adalah satu tugas besar dan mencabar buat Kementerian Pendidikan KPM dalam usaha mengawal penularan COVID-19 di sekolah. Jika tersilap langkah, institusi pendidikan itu boleh menjadi tempat penyebaran jangkitan yang amat dahsyat. Justru setiap sekolah diwajibkan mematuhi garis panduan yang dikeluarkan dengan pemantauan yang ketat Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah dalam Norma Baharu 2.0 dirangka dengan penuh teliti oleh KPM dan mendapat kelulusan Majlis Keselamatan Negara serta Kementerian Kesihatan. Keselamatan murid dan guru dalam persekitaran sekolah menjadi aspek utama pembangunan garis panduan itu. Satu indikator yang kita guna pakai ialah suhu badan mereka. Melebihi 37.5 kita tidak benarkan masuk ke sekolah. Begitu juga dengan bergejala yang ketara. Ya? Dan dalam hal ini kita melihat bahawa itu ialah pentadbir sekolah. Guru pula bagaimana? Guru perlu melaksanakan PDP secara bersemuka apabila murid-murid kembali ke sekolah nanti. Dalam perancangan mereka untuk melaksanakan PDP ini perlu sesuai dengan kaedah dan peraturan yang ada, SOP yang telah disediakan untuk mereka, dan mungkin kita perlu mengadakan blended learning, maksudnya pembelajaran teradun. Ada yang secara bersemuka, ada yang tidak bersemuka, untuk memastikan bahawa kurikulum itu dapat disempurnakan atau diselesaikan keseluruhannya. Pihak sekolah juga perlu memastikan PDP mengambil kira penjarakan fizikal dan kebersihan. Sebenarnya, kita wujudlah sebanyak mana pun SOP. Kita wujudlah sebanyak mana sekalipun garis panduan peraturan itu dan ini. Tetapi jika tidak dipatuhi, segala-galanya tidak memberikan impak yang besar. Norma yang baru ini memang sukar untuk kita laksanakan sebab belum dibudayakan lagi. Kalau dah terbudaya dalam masyarakat kita, perkara ini akan menjadi lebih mudah. Tabika atau tadika kerajaan, sekolah yang berdaftar dengan agensi kerajaan lain dan institusi pendidikan yang tidak berdaftar dengan KPM juga disarankan merujuk garis panduan ini.
Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah dalam norma baru 2.0 ditetapkan. Antaranya, pelitup muka perlu dipakai sepanjang masa. Saringan suhu dilakukan di pintu masuk. Perimpunan sama sekali tidak boleh dijalankan. Susun atur di bilik darjah mengambil kira penjarakan fizikal. Bilik darjah dibersihkan sebelum dan selepas sesi persekolahan. Pengurusan kantin hanya menyediakan makanan berbungkus dan makan dalam kelas. Cecair pembasmi kuman disediakan dan diletakkan di lokasi bersesuaian. Pelajar yang bergejala atau sakit ketika berada di sekolah perlu diasingkan segera sebelum tindakan susulan diambil. Pulang dari sekolah tidak serentak, jadi patuh SOP, jangan sia-siakan peluang kedua ini. Bantuan seperti Badan Bukan Kerajaan NGO dan sukarelawan melakukan sanitasi di premi sekolah mampu meningkatkan keyakinan ibu bapa dan pelajar. Ia menunjukkan kesungguhan semua pihak mengekang penularan wabak COVID-19. Brigade Negaraku antara yang aktif memberi sumbangan sanitasi percuma di sekolah di Negeri Sembilan. Menjelang pembukaan sekolah hari ini, lebih 50 sekolah telah disanitasi. Brigade Negaraku melakukan sanitasi bersama dengan agensi dan masyarakat dalam membantu untuk membasmi wabak COVID-19 ini. Dan juga ini adalah satu inisiatif memberi keyakinan kepada ibu bapa. Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Megat Effendi Ismail pula berkata, usaha sanitasi bersama masyarakat ini bukan sahaja mendekatkan institusi komuniti tetapi mewujudkan kebersamaan dalam menghadapi wabak itu. Tetapi kehadiran kita secara purata pun dalam keadaan normal dulu pun kita sekitar 94-95. Dan Alhamdulillah pada tempoh PKP tempoh hari pun kehadiran kita just nice itu capai sasaran kita iaitu 93 ke atas. Alhamdulillah. Dan kita yakin dengan usaha yang dilakukan oleh NGO ini, keyakinan ibu bapa akan lebih tinggi lagi. Bagi pihak sekolah, kehadiran bantuan dari pihak luar nyata memberi semangat kepada warganya untuk terus memberikan yang terbaik kepada pelajar. Boleh nak ajar satu teknik, kalau kita penat mata, nak belajar tak? Dekat kelopak mata kita ni, kita ada minyak-minyak daripada bawah bulu mata kita untuk mencegah mata kering. So perhatikan apabila kita tengok gadget, kita kadang tengok tak berkelip, tak boleh. Kita mesti kelip mata. Tapi pasal nak tengok sangat tak kelip. Kenapa kelip? Supaya kita akan keluarkan satu lapisan minyak pada air mata kita, kurang mata kering. So boleh nak belajar, bila kita solat, ambil wuduk, kita basuh muka 3 kali kan? So kita talukan air daripada atas sampai dekat mata, kita ratakan kat kelopak mata kita sampai dekat bulu mata, kita gosok macam ni. Tekan. Nanti kita akan rasa sangat selesa. Sebelum pagi pun selawat 3 kali. Buat macam ni, insya-Allah minyak-minyak keluar, maka mata kita tidak kering. Sebuah pedati berusia hampir 2,000 tahun ditemui di sebuah kawasan arkeologi di Pompei di Campania, Itali. Sebahagian strukturnya masih utuh, dipercayai terselamat setelah dihempak runtuhan bumbung dan dinding sekaligus terlindung daripada letusan gunung berapi Vesuvius yang telah melenyapkan kota Pompei. Ia juga mempunyai 2 tempat duduk serta dihiasi elemen besi dan gangsa selain kayu dengan cat merah dan hitam. Dipercayai digunakan untuk majlis kerajaan tertentu termasuk perkahwinan. Selain pasukan arkeologi, usaha menggalinya turut disertai jurutera, arkitek serta pengkaji gunung berapi. Proses ini juga rumit kerana kedudukannya di bawah sebahagian daripada struktur sebuah rumah. Sekumpulan individu di Finland membentuk bulatan besar di sebuah kawasan besar yang dilitupi ais. Jenny Capilato bersama rakan-rakannya bertindak memotong permukaan itu membentuk satu bulatan yang besar.
dalam usaha memecah rekod Carousel ais terbesar di dunia. Mereka turut menghasilkan bulatan-bulatan kecil di dalam karussel berkenaan. Projek di Lapar Jawi ini dicetuskan oleh pihak berkuasa tempatan yang mahu meningkatkan kesedaran tentang bagaimana perubahan iklim dunia telah memendekkan tempoh musim sejuk di negara Nordik itu. Filem Minari dinobatkan filem asing terbaik di anugerah Golden Globe ke-78 hari ini. Dalam acara kemuncak Golden Globe yang berlangsung secara maya, Minari menewaskan 4 calon lain dari Denmark, Latin America, Itali dan Perancis. And the Golden Globe goes to Kemenangan Minari diumumkan oleh pelakon Gal Gadot. Minari. Karya berbahasa Korea dan Inggeris itu mengisahkan sebuah keluarga imigran Korea Selatan yang cuba membina kehidupan baru di pedalaman Amerika pada tahun 80-an. They're wheels. Wheels? 여기 대체 어디야? Filem bercorak kekeluargaan ini dihasilkan berdasarkan kisah benar kehidupan pengarahnya Lee Isaac Chung. Sementara itu, dalam majlis yang sama juga, karya terbitan Disney dan Pixar, Soul, dinamakan filem animasi terbaik. Manakala mendiang Chadwick Boseman yang terkenal sebagai Black Panther menang aktor terbaik menerusi lakonannya dalam sebuah filem drama. Ma Rainey's grandfather. Accepting on behalf of Chadwick Boseman is his wife, Simone Ledward. Suasana hari pertama pembukaan sekolah kami kongsikan bagi mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.